Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua bangsa mekanika. Sebelum ni kami ada review sebuah kereta Toyota 86 yang dah modified milik Irwan Musa. Cuma hari ni kami nak review yang special sikit. Tapi sebelum tu, tolong subscribe dan juga tekan like dan juga tekan loceng. Kereta apa tu? Kereta 86 juga. Era 80-an dan 90-an ni merupakan era kegemilangan ekonomi Jepun yang dipanggil bubble economy. Waktu ni lah boleh kata semua pembuat kereta dekat Jepun ni dia ada kereta sports masing-masing, termasuklah Toyota. Toyota ada Celica, Truno, Levin, MRS, Supra, MR2. Banyak kereta-kereta sport. Tapi menjelang tahun 2000, pertengahan tahun 2000, kereta-kereta sport Toyota ni dah tak wujud. Sedangkan waktu yang sama, pesaing dia contohnya macam Honda masih buat Type R. Nissan masih ada Silvia dan 350Z Fairlady. Apa lagi tu? Mitsubishi ada Evo, Subaru ada Impreza. Tapi di mana Toyota? Toyota dia sibuk buat Prius je. Lepas tu Camry. Lepas tu Vios. Tak ada dah kereta lain. Dan pada pertengahan tahun 2000, Akira Toyoda dilantik menjadi CEO Toyota. Kita pun tahu Toyota ni dia memang car enthusiast, dia memang racer, dia memang minat kereta. So dia dah decide dia kena buat sebuah kereta sport, at least sebuah. Jadi pada masa yang sama, dia melantik Tetsuya Tada jadi ketua projek Toyota 86. Tapi masa tu 86 ni tak ada lagi idea dia. Cumanya basically masa tu dia kata dia kena buat sebuah kereta yang kecil, ringan dan simple. Kemudian Tetsuya Tada fikir, apa kereta yang kita paling dekat dengan sifat yang dia nak tadi? Ting ting, AE86. So bermulalah kajian yang dibuat oleh Tetsuya Tada dan juga pasukan dia lah untuk buat kereta ni. Basically dia kena buat sebuah kereta coupe, ringan, enjin depan, pacuan roda belakang. Masalah sebab semua kereta Toyota pada masa itu pacuan roda depan. Jadi bermaknanya apa? Bermakna dia kena buat satu chassis yang 100% baru dan sudah tentu memerlukan belanja yang tinggi. Dan untuk menjadikan kereta ni sedap, enjin dia kena letak rendah, serendah yang mungkin supaya handling dia sedap lah. Untuk letak untuk meletak enjin yang rendah ni yang terbaik sebenarnya enjin boxer. Tapi ada satu masalah. Toyota mana ada enjin boxer? Kemudian, berita baik menyusul apabila Toyota menambah saham pegangan dia dalam saham pegangannya semula. Kemudian, berita baik menyusul kerana Toyota menambah pegangan saham dalam Subaru sebanyak 16.5% menjadikan dia antara shareholder terbesar dalam Subaru. Dan apabila kita pegang Subaru, kita suruhlah Subaru buat enjin sebab Subaru merupakan pakar pembuat enjin boxer. Dan daripada 2007 dia keluar prototype, 2008 dia keluar kereta konsep, 2009, 2010 dan pada 2013 lahirlah kereta ini, Toyota 86 sebagai production car. So, inilah dia enjin Toyota 86. Toyota 86 Subaru BRZ dia menggunakan enjin yang sama, FA20. 4 silinder, boxer dan juga 2 transmisi. Ada auto dan juga manual. Kereta ni dipacu roda belakang. Ya, roda belakang tuan-tuan. Berapa power dia? Sekitar 200 horsepower dan 205 Newton meter torque. Power ke? Boleh tahan lah walaupun ramai yang komplain. Dia kata enjin ni sebenarnya tak cukup power apa semua. Tapi menurut Tetsuya Tada, kalau kita tambah lagi komponen, contohnya intercooler, tambah turbine apa semua, jadi dynamic handling dia dah hilang. Sedangkan rekaan asal kereta ni, dia nak bagi weight distribution dia 47-53 dia punya nisbah. Cukup bagus untuk sebuah kereta yang kecil sebenarnya. Dan kalau kita tengok construction engine ni sendiri, sebenarnya enjin ni sendiri agak ke belakang. Dia betul-betul terletak di antara garisan
suspension depan. Kalau tengok dekat firewall kan, gearbox dia duduk dekat bawah tu. Dan kereta ni memang bukan dibuat untuk kuasa semata-mata. Kereta ni memang dibuat untuk dynamic handling, untuk enjoy driving. Okey, ini adalah model facelift 2017, model yang paling latest lah. Right, kalau kita boleh nampak dekat sini ada beberapa perubahan trim lah. Dia ada macam carbon fiber trim dekat sini. Lepas tu seat dia dah ada belang merah, dan seat ni juga dekat tengah-tengah dia pakai Alcantara. Sebab apa? Sebab ini sebuah kereta sports. Dia tak nak bagi driver tu bergerak banyak sangat. Alright, kalau kita nak cerita pasal equipment, tak ada sangat sebab ini adalah basic sebuah kereta sport. Kereta sport tu basic dia kena ada apa? Biasanya dia kedudukan kerusi dia rendah, dia punya konsol tengah ni tinggi supaya gear tu dekat dengan steering. So yang ini manual kan. So bila kita nak drifting, kita nak tukar gear, nak naik, nak turun gear, dan dia punya handbrake lever dia kena dekat. Sebab ini antara kereta yang favourite untuk di drift di Japan. Dan sebagaimana sifat sebuah sports coupe 2+2, duduk belakang tu memang lebih baik tak payahlah isi kucing boleh lah kot. Kereta ni memang kecil. Dia sebenarnya memang lebih kepada two-seater lah. Kereta ni dia sebenarnya bukanlah untuk kita nak jadi family car apa semua. Dia lebih kepada kereta untuk enjoy driving weekend. Okey, macam mana kita nak bandingkan dia? Okey, pada 90s kita ada Mazda RX-7. Kemudian Toyota pun dia ada MR2. Kemudian pada tahun 2000 lebih Nissan ada Nissan Silvia. So basically inilah rekaan dia punya susunan komponen dalam, driving position semua. So basically macam itulah dia. Okay, kalau kita tengok muka depan dia, inilah muka tahun 2017. Muka facelift. Yang mana perbezaan paling ketara, yang inilah lampu dia ada DRL dekat atas. Yang sebelum ni tak ada. Cuma kalau kita beli kereta Recon ni, dia memang ada banyak pilihan. Sebab apa? Kadang-kadang owner lama dia dekat Japan, dia dah tambah, dia dah modify macam kereta ni kan. Kalau kat bahagian depan ni, yang owner lama dia dekat Japan tu, dia dah tambah lips Modelista. Modelista ni sendiri sebenarnya dia ada model berbeza dekat Japan, tapi yang ini dia cuma tambah lips sahaja. Apa lagi? Dekat tepi, yang ini bonus lah, dapat rim 18 inci. 18 inci daripada Wax Leonis. Dia punya rim standard dia 17 inci je. Sama macam Subaru juga. Subaru dia ada model STI, model TS kan. Okey, untuk Toyota 86 ni juga dekat Japan dia ada daripada Toms, daripada TRD, daripada Modelista. Dia ada banyak-banyak version, bergantung pada bajet kita nak belilah bila dia sampai dekat sini. Dekat Japan, okey, Toyota 86 dan Subaru BRZ ni memang kereta sports murah, kereta mampu milik, dan ramai pembeli-pembeli dia. Dan di kalangan ramai pembeli tu dah tentulah ada macam-macam selera kan. Ada yang buat kanjo, ada yang buat action-action sikit kan. Okey, yang ini pemilik asal dia dekat Japan dah pasangkan dengan GT Wing. GT Wing besi ni. Cumanya saya cek-cek tadi tak jumpa dia brand apa. Tapi okey lah juga, kenalah dengan konsep coupe 2 pintu macam ni kan. Janganlah Myvi pergi pasang GT Wing, tak kena. Tapi sebenarnya bukan itu yang saya nak tunjuk. Dekat dia punya boot belakang. Okey, kereta ni kita tahu dia pacuan roda belakang. Bila dia rear wheel drive, ada banyak komponen axle kat bawah tu kan, gearbox apa semua. Apa pula gearbox pula? Ilah. Okey, bukan tu yang saya nak tunjuk. Saya nak tunjuk dekat boot dalam dia. Alright, ini ruang bagasi dia. Dan kita tahu kereta ni pacuan roda belakang. Bila dia rear wheel drive, bermakna banyak komponen di bawah lantai kereta ni, menjadikan okey, lantai boot dia jadi tinggi. Dan kereta ni juga memang dia datangkan dengan spare tire. Tapi dia punya space dia memang kecil lah kalau ikut standard kereta penumpang moden. Kecil je bang. Kecil ni saya berapa? A45 ke Myvi? Berapa harga kereta ni? Okey, untuk model facelift 2017 unregister sekitar 170,000 ke atas, bergantung pada spek dan bergantung pada tahun lah. Yang ni model 2017.
Dan ramai juga lah yang akan tanya nanti, oh kalau macam tu baik beli second hand A45, baik beli BM itu, baik beli Golf, beli itu, beli ini. Boleh, kita nak beli kereta apa pun boleh. Tapi ini adalah kereta yang memang dia tak janjikan kuasa yang banyak, tapi dia janjikan pengendalian dan enjoy driving. Dia kalau kita pakai A45 tu senang je lah kan, 4-wheel drive, auto macam tu kan. Tapi tak ada challenge, dia mungkin takkan meningkatkan skill pemanduan kita. Itu dari satu sudut. Dari satu sudut yang lain, kita membeli sebuah Toyota. 10 tahun lagi, nak cari spare part dia, kat On Taikin pun ada jual. Kan? Senang pakai Toyota ni. So, nak beli? Nanti tengok dia punya detail dekat bawah. Tapi sebelum tu, jangan lupa, pada yang belum subscribe, tolonglah tekan subscribe kerana ia percuma. Like, loceng dan juga segala button yang ada kat dalam. Bye.